الله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Segala jenis makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yakni Nabi Yaqub alaihi salam, kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu wahai Bani Israel sebelum kitab Taurah diturunkan, maka bawalah kamu kitab Taurah itu, kemudian bacalah akan dia. Kalau betul kamu orang-orang yang benar. Jika tidak, maka sesiapa yang mereka rekakan kata-kata dusta terhadap Allah sesudah yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang dipermankan oleh Allah, maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkah dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah maqam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur engkar akan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, mengapa kamu engkarkan keterangan-keterangan Allah, padahal Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan. Katakanlah wahai ahli kitab,
Mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut jalan Allah, yakni agama Islam? Kamu hendak menjadikan jalan Allah itu bengkok terpesong, padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu mengatakan bahawa orang yang murtad dan mati dalam keadaan murtad tidak boleh menebuh dirinya pada hari kiamat, walaupun dengan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi tidak ada guna sedikit pun pada hari kiamat. Yang berguna ialah iman dan amal yang saleh. Seterusnya di dalam ayat yang kita baca ini menerangkan di mana tempat bergunanya harta benda, iaitulah dalam kehidupan dunia. Kita mesti membuat kebajikan daripada harta benda. Dunia adalah tempat untuk kita mengerjakan amal yang saleh. Di antara amal yang saleh, amal kebajikan yang diberi pahala yang besar ialah amal daripada harta benda. Lan tana'alul birra, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan. Kebajikan memberi makna yang luas. Bukan sahaja amal ibadat, termasuklah kata-kata yang baik, memberi nasihat, memberi salam, bersahabat baik, mengadakan hubungan yang baik dengan manusia, menolong orang-orang yang susah. Dan di antara kebajikan itu bercakap benar, tidak bercakap bohong. Di sini ditumpukan kebajikan melalui harta benda. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan yang sempurna, yang sangat besar pahalanya, sehinggalah kamu membelanjakan daripada apa yang paling kamu sayang. Yang paling afdal daripada kebajikan harta benda ialah kita membelanjakan harta yang paling sayang, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendengar ayat ini dibaca, maka seorang sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu mempunyai kebun yang berhampiran dengan masjid, dan dia sangat sayang berkebun itu, dan dia jemput Nabi SAW datang ke kebun itu, memakan buah-buahannya dan minum air dalam kebun itu. Itulah harta yang paling dia kasih. Bila mendengar ayat ini, kata Abu Talha, ya Rasulullah, harta yang paling saya kasih ialah kebun saya yang berhampiran masjid itu. Maka saya serahkan kepada Rasulullah. Kemana nak letakkan harta itu mengikut jalan kebajikan, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Talha, yang paling baik ialah engkau beri kebajikan kepada kaum keluarga dan sanak saudaramu. Kepada kaum keluarga dan sanak saudaramu, kata Rasulullah. Sebabnya, kerana membuat kebajikan kepada kaum keluarga mengandungi dua kelebihan. Yang pertama, kelebihan sedekah. Yang kedua, kelebihan hubungan silaturahim dengan keluarga. Maka mendapat dua fadilat. Maka Nabi SAW menyuruh Abu Talha menyumbangkan harta kepada kaum keluarga dan kerabat yang hampir dengannya. Adik-beradiknya, sepupu-sepapanya, pak saudaranya, anak saudaranya, yang dikenali dengan zawil arham, keluarga yang terdekat, yang hampir, keluarga yang hampir dengannya, zawil qurba, yang mempunyai hubungan kerabat dengannya. Dan diriwayatkan mengikut satu riwayat yang lain, Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, ya Rasulullah, harta yang saya sayang ialah kebun yang saya dapat bahagian dalam peperangan Khaybar. Setelah menang dalam perang Khaybar, banyak ladang-ladang kepunyaan orang Yahudi yang telah menyerah kalah, yang dihalau, yang dibunuh. Maka kebun-kebun ini dibahagikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Di antara yang dapat kebun itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kebun saya di Khaybar, itu yang saya sayang. Saya nak belanjakan, nak sedekahkan kebun saya. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, adalah lebih baik engkau pegang kebun itu dan engkau ambil buah-buahan dan hasilnya, buat kebajikan berhasil itu, wahai Umar.
kata Nabi SAW. Dan berbagai-bagai riwayat yang lain lagi berhubung dengan ayat ini. Seterusnya Allah menyatakan bahawa bukanlah bermakna orang yang menyumbangkan harta yang tak dia kasih tak ada pahala. Semuanya ada pahala, tapi pahala yang lebih ialah yang paling dia kasih. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan dari apa-apa yang kamu dermakan, yang kamu sumbangkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Menunjukkan bahawa semua yang kamu sumbangkan, yang kamu belanjakan, yang kamu sedekahkan, sama ada wajib ataupun sunat, diberi pahala oleh Allah. Sama ada yang sedikit, yang banyak, yang kamu sayang ataupun yang kamu tak sayang. Walaupun yang lebih afdal, yang paling kamu sayang, tetapi semua sumbangan yang kamu beri diberi pahala oleh Allah. Dihuraikan lagi oleh ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka sesiapa yang beramal sebesar habuk yang halus daripada amal kebajikan, nescaya dia melihatnya. Dan sesiapa yang beramal walaupun sebesar habuk yang halus daripada kejahatan, dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Maka amal kebajikan yang sedikit pun dia beri pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja amal yang banyak. Begitulah membelanjakan harta yang paling disayangi, dia beri pahala yang sempurna. Maka yang membelanjakan harta yang sedikit, yang tak sayang pun, dia beri pahala juga oleh Allah. Dan Allah tidak mensia-siakan kebajikan yang dibuat oleh orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israil, illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin." Segala jenis makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yakni Nabi Yaqub alaihi salam kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu wahai Bani Israel sebelum kitab Taurat diturunkan, maka bawalah kamu kitab Taurat itu, kemudian bacalah akan dia kalau betul kamu orang-orang yang benar. Ayat ini untuk menyatakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang Yahudi. Di antaranya ialah ilmu yang diberi oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran berkenaan dengan kaum Bani Israel. Di antaranya berkenaan dengan hukum yang diamal oleh kaum Bani Israel. Di antaranya ialah yang berkait dengan makanan dan minuman kaum Bani Israel. Mengikut riwayatnya, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, iaitulah Israel. Israel adalah nama Nabi Yaqub. Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Para ulama meriwayatkan Nabi Yaqub telah ditimpa penyakit. Setelah dia sembuh penyakit, dia bersumpah dia tidak akan makan makanan yang paling dia kasih. Makanan yang paling dia suka sekali ialah daging unta dan susu unta. Lalu Nabi Yaqub mengharamkan daging unta dan susu unta kepadanya. Akibat daripada itu, anak cucu Nabi Yaqub tak makan daging unta, tak makan susu unta. Puncanya kerana dia bersumpah setelah dia baik daripada penyakit. Setengah ulama meriwayatkan sakit sendiri. Boleh jadi sebab daging unta ke, wallahu a'lam. Yang disebutnya begitulah. Nabi Yaqub bersumpah tidak mahu makan daging unta dan susu unta. Lalu dia mengharamkan berdirinya. Padahal daging unta dan susu unta dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Makanan yang halal, bukan yang haram. Tapi Israel, Nabi Yaqub alaihi salam telah mengharamkan kepada dirinya sendiri dan diikuti oleh zuriat keturunannya di kalangan kaum Bani Israel. Berpunca daripada itu, Allah mendedahkan melalui Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang diharamkan ini dibatalkan oleh Allah Ta'ala.
dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Setelah beribu-ribu tahun, Nabi Yaqub melahirkan zuriat keturunan yang merupakan satu kaum dan satu bangsa yang dikenali dengan bangsa Yahudi ataupun Bani Israel, yang diutuskan Nabi kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, yang diberi oleh Allah akan kitab Taurat. Terkandung di dalam kitab Taurat itu menghalalkan daging unta dan susu unta yang diharamkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala boleh menasahkan hukum yang terdahulu. Hukum yang terdahulu boleh dinasahkan. Bukan sahaja di dalam Al-Quranul Karim, bahkan di dalam Taurat pun ada menasahkan hukum yang telah lalu. Dalam Al-Quran, kita dah baca dulu. Di antaranya berkait dengan minum arak. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Jangan kamu hampiri semayang dalam keadaan mabuk. Di mana ayat ini dinasahkan hukumnya. Sebelumnya dibenarkan orang Islam minum arak di zaman awal Islam. Cuma tak boleh minum bila nak semayang saja. Bila nak semayang tak boleh minum. Kerana mabuk baca huru-hara baca ketika semayang. Maka Allah menurunkan ayat yang berikutnya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, hingga akhirnya menasahkan ayat yang tersebut. Dan di sana dalam Quran ada ayat yang dinasahkan bacaannya, yang diamalkan hukumnya, iaitu ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma nakalan min Allah. Di mana orang yang telah kahwin, lelaki dan perempuan, apabila berzina hendaklah direjam, hukuman cegahan daripada Allah. Di mana ayat ini tidak ada dalam Quran, dinasahkan bacaannya dan dikekalkan hukumnya oleh Nabi SAW, para khulafa Rasyidin, dan wajib diamal oleh orang Islam sehingga hari kiamat. Jadi nasih dan mansuh ini bukan saja ada dalam Quran, ada juga di dalam kitab Taurat, menandakan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mengikut satu riwayat yang lain, ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai jawapan yang diberi oleh Allah kepada Nabi SAW untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh orang Yahudi Bani Israel, untuk membuktikan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antaranya berkenaan dengan makanan Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Allah menurunkan ayat ini mendedahkan Muhammad adalah Rasulullah, adalah Nabi yang dilantik oleh Allah. Bukan dia dakwa dia jadi Rasul. Ini benar ada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menyatakan benarnya Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi adalah orang yang paling kuat berpegang dengan agama, termasuk dalam bab makanan. Kita orang Islam dibenarkan memakan sembelihan orang Yahudi. Sembelihan Kristian, sembelihan Yahudi kita boleh makan, dengan syarat dia sembelih dengan betul. Dan binatang yang disembelih tu binatang yang halal. Jangan sembelih babi. Kalau babi tak ada apa sembelih pun. Orang Kristian dia makan babi. Maka kita kena hati-hati dengan orang Kristian. Adapun orang Yahudi, siapa hari ni tak makan babi. Macam kita juga. Daging babi tak makan, bangkai tak makan. Sembelih. Dan mereka sembelih dengan bismillah. Walaupun mereka bukan Islam, mereka adalah ahli kitab. Dan makanan ahli kitab yang seperti ini dihalalkan kepada kita. Di sini untuk menandakan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang Yahudi masuk Islam dengan mereka lihat dalil-dalil ini. Kita kena beza antara orang ahli kitab dengan orang murtad. Orang murtad kita tak boleh makan sembelihan dia. Orang murtad ni ialah orang yang asal Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Dia masuk agama lain, ataupun dia menghina mana-mana hukum Islam, maka sembelihan dia tak boleh makan. Orang murtad. Adapun orang Yahudi yang asal dia Yahudi, sembelihan dia kita boleh makan. Kebiasaannya mereka yang pergi ke negeri-negeri barat, kalau nak cermat dalam bab makanan, kalau tak ada orang Islam, dibenarkan mereka makan makanan orang Yahudi. Orang Yahudi lebih cermat dalam masalah makanan ini. Ini sudah cukup menjadi dalil bagi orang Yahudi untuk mereka masuk Islam. Untuk mereka membenarkan Nabi Muhammad SAW.
Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Yahudi, sila kamu bawa kitab Taurat. Bacakan kitab Taurat itu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kalau mu benar sungguh wahai orang Yahudi Bani Israel, sila bawa kitab Taurat dan bacakan kitab Taurat itu. Apa yang disebut ini adalah benar sebagaimana yang ada di dalam kitab Taurat. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun. Maka sesiapa yang mereka-reka yang mengada-ngadakan perkata-kata yang dusta terhadap Allah selepas itu, yakni selepas datangnya Al-Quran dan selepas jelas apa yang ada dalam kitab Taurat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang dimaksudkan dengan zalim bukan saja kata orang, bukan saja bunuh orang, bukan saja rapah harta orang, termasuklah menyeleweng daripada kitab Allah Ta'ala, menyeleweng daripada ayat Allah Ta'ala, tidak menghukum dengan hukum Allah adalah zalim. Mengengkarkan hukum Allah jadi kafir. Kalau tak engkar, cuma tak pakar, maka jadi zalim. Orang yang kafir adalah zalim, adalah fasik. Tiga-tiga ada berlaku. Allah Ta'ala menganggap orang Yahudi yang memutabelihkan kenyataan yang ada dalam Taurat, yang menepati apa yang ada dalam Quran, adalah sangat jahat, sangat zalim. Sudahlah mereka tak masuk Islam, jahat pula, zalim pula, lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Imran termasuk Ali Imran termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Madinah mengandungi masyarakat majmuk ketika Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam. Dia benarkan orang Yahudi tinggal bersama dengan orang Islam. Maka Allah menurunkan surah-surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan di Madinah. Surah-surah Madaniyah ini banyak menerangkan perkara yang berkait dengan hukum, di antara yang berkait dengan persamaan yang ada di antara Islam dengan Taurat, supaya didengar oleh orang Yahudi, supaya mereka menyaksikan Muhammad adalah Rasulullah. Sayangnya sedikit saja di kalangan orang Yahudi yang masuk Islam. Qul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarlah Allah. Allah benar, yang bohong kamu, yang pelawak kamu, yang dusta kamu. Allah benar, Allah benar, Allah tidak bohong sekali-kali. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, yakni berdasarkan tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Ikutlah agama Nabi Ibrahim, iaitulah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan agama Ibrahim, agama yang ikhlas, iaitulah agama tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat akan rasul, supaya rasul itu menyeru manusia kepada u'budullah, abdikan diri kepada Allah sahaja, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut, iaitulah yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada sifatnya, pada hukum syariatnya, pada segala-gala perkara yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Al-Baqarah dahulu, diulang lagi dalam surah Al-Imran sebelum ayat ini. Orang Yahudi mendakwa Nabi Ibrahim adalah penganut agama Yahudi. Musyrikin Mekah juga mendakwa Nabi Ibrahim adalah toki dia, datuk dia. Mereka adalah keturunan Ibrahim, zuriat Ibrahim. Ibrahim tidak musyrikin, Ibrahim tidak Yahudi, dan Ibrahim tidak Nasrani. Ibrahim adalah menganut Islam. Islam adalah agama nabi-nabi dan rasul-rasul yang berakhir dengan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul sadaqallah, katakan Allah itu benar, Allah tidak bohong. Fattabi'u millata Ibrahim, ikutlah kamu akan millah Ibrahim, iaitulah ajaran agama yang dibawa oleh
Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanifan, yang ikhlas. Agama tauhid, iaitulah agama la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Agama rasul-rasul, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ia termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Seterusnya Allah menyatakan lagi betapa peranan Nabi Ibrahim alaihissalam dan disambung oleh Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan tauhid. Bukan saja dalam mengucap, bahkan dalam menerima rumah ibadat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama-tama, yang mula-mula dibina oleh manusia, ialah Baitullah, Kaabah ini, yang dibinakan di Bakkah. Bakkah yakni Makkahul Mukarramah, yang diberkati oleh Allah, yang terkandung di dalamnya berkat-berkat yang banyak, kebaikan yang banyak. Wa hudan lil alamin, dan memberi petunjuk kepada seluruh alam. Kaabah adalah rumah ibadat yang pertama yang didirikan di atas muka bumi. Didirikan di Makkah, disebut dengan Bakkah. Apa makna Makkah? Bakkah, para ulama mengatakan Bakkah atau Makkah mengandungi dua makna. Yang pertama dengan makna idlal, menghinakan mereka-mereka yang sombong dan takabur, menghinakan kuasa-kuasa besar dunia. Raja-raja yang besar, pemimpin yang besar, bila pergi ke Mekah, semua kena pakai ihram mereka. Sama. Tak boleh lagi nak letak pingat-pingat kebesaran. Tak boleh lagi. Sama saja. Mekah menundukkan pemimpin-pemimpin yang besar, orang kaya yang besar. Itu Makkah. Makkah atau Bakkah dengan makna izham, iaitulah bersesak-sesak. Di mana Allah membenarkan manusia bersesak-sesak di Masjid Mekah, sehingga bercampur di antara lelaki dan perempuan ketika tawaf, dan bercampur ketika sembahyang. Tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal sembahyang di Mekah ni. Kita sembahyang di Mekah, topok-topok ada orang lelaki, topok-topok ada orang perempuan, topok-topok ada orang, topok-topok ada orang perempuan. Ada pun masjid yang lain boleh kita susun, orang lelaki duduk sini, orang perempuan duduk sini. Masjid Mekah tak mampu nak buat. Makkah dengan makna izham, dengan makna bersesak-sesak. Dan Allah Ta'ala telah memilih Makkah menjadi rumah yang pertama untuk ibadat. Dan Allah memerintah Nabi Ibrahim meletakkan asasnya. Disebut dalam hadis, rumah ibadat yang pertama yang mentauhidkan Allah ialah Kaabah di Makkah. Dan yang kedua ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun Al-Qudus ataupun Baitul Muqaddas. Al-Quds ataupun Baitul Maqdis, bukan Baitul Muqaddas, itu salah. Tak, Baitul Muqaddas itu betul. Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis ataupun Al-Qudus, Madinatul Qudus. Di mana itu termasuk di dalam awal-awal rumah ibadat yang didirikan. Yang pertama ialah Kaabah, dan yang kedua ialah Baitul Maqdis. Allah Ta'ala jadikan tempat ini berkat. Cukup dengan keberkatan yang paling besar, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rezeki yang melimpah ruah, buah-buahan, pakaian, perhiasan, kenderaan, semua yang ada dalam dunia yang diizinkan oleh Allah ada di Mekah. Walaupun tidak ada kilang di sana, tidak ada pohon kayu di sana, tidak ada kebun di sana, tapi semua buahan ada di sana. Ini keberkatan yang ada pada Mekah. Kalau zaman dulu, dia musim haji saja orang ramai. Sekarang ni, sepanjang masa orang ramai. Semua barang-barang ada di Mekah. Perniagaan yang sangat laris. Perniagaan yang sangat menguntungkan. Di antara keberkatan di Mekah ialah beribadat di Mekah. Dia beri pahala yang sangat besar. Satu ibadat di Al-Masjidil Haram menyamai 100,000 beribadat di tempat yang lain. Oleh kerana itu, mereka yang pergi ke Mekah hendaklah melazimi sembahyang berjamaah. Bila sudah masuk buat umrah,
buat umrah, habis umrah tu kena jaga sembahyang jemaah. Jangan duduk sibuk buat umrah tinggal sembahyang jemaah. Ini yang lebih penting daripada segala-galanya. Ini duduk bilang, demo buat berapa kali umrah weh? Tak tanya berapa kali sembahyang berjemaah di Masjid Mekah. Kalau nak buat umrah, mesti sembahyang jemaah, jangan tinggal. Kerana beribadat di Masjid Mekah ini menyamai dengan 100,000 beribadat di tempat yang lain. Ini keberkatan yang ada di Mekah. Wa hudan lil alamin, dan petunjuk kepada seluruh alam. Petunjuk kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memelihara Mekah. Ketika Abrahah yang memimpin bala tentera dengan gajah yang besar bercita-cita untuk merobohkan Kaabah. Lalu Abrahah minta dipanggil pemimpin Mekah di masa itu. Lalu dipanggil Abdul Muttalib, toki Nabi SAW. Kata Abrahah, apa yang mu nak minta? Abdul Muttalib kata, aku nak minta unta aku mu rapah. Unta aku mu rapah. Kambing-kambing yang mu rapah, itu aku nak minta balik, kena ganti balik. Kambing-kambing orang aku yang mu rapah tu kena ganti balik. Abrahah tercengang. Dia ingatkan minta jangan roboh Kaabah. Aku mari ni aku nak roboh Kaabah. Kata Abdul Muttalib, inna lil baiti rabban yahmih. Sesungguhnya bagi rumah Allah ini ada Tuhan yang menjaga dia. Kata Abdul Muttalib. Maka Abrahah yang bercita-cita untuk merobohkan Kaabah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tayran ababil, dengan bala tentera burung yang membinasakan Abrahah dan bala tenteranya. Kerana Abrahah ingin mencabar Kaabah, mencabar Baitullah dengan membuat Qulais. Qulais ialah rumah yang dibuat kononnya macam Kaabah juga di Yaman. Bila Abrahah menguasai Yaman, Abrahah ni ialah seorang pemimpin tentera yang dihantar oleh Raja Habasyah menawan Yaman. Bila dia tahu orang Arab mengunjungi Kaabah, mengunjungi Baitullah di Mekah, lalu Abrahah pun buat satu rumah lagi, Qulais. Dinamakan Qulais supaya orang Arab pergi situ. Tiba-tibanya kita berok, hina rumah yang didirikan oleh Abrahah, menyebabkan Abrahah marah dan geram, lalu menyusun bala tentera untuk menyerang Kaabah dan meroboh Kaabah. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Kaabah adalah petunjuk kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah. Semua orang Islam yang mengucap dua kalimah tauhid menghadap ke arah Kaabah untuk menghadap Allah Taala dengan satu peraturan, bukan menyembah batu Kaabah itu. Kita bukan sembah batu Kaabah, tidak. Kita menghala ke arah Kaabah saja. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Halakanlah muka-mu ke arah Al-Masjidil Haram, ke arah Kaabah itu. Dalilnya kalau Kaabah itu dimusnahkan, batu dia kita ambil bawa ke sini, buat di sini, tak boleh hadap sini, kena hadap di sini juga. Di sini menandakan kita tidak menyembah batu Kaabah, kita menyembah Allah. Batu Kaabah itu adalah lambang dan syiar tauhid saja. Berbeza dengan orang kafir, usung berhala dia bawa ke batu kek, bawa ke sana, bawa ke sini, dia hadap ke batu itu. Ini beza. Kita tidak menghadap ke batu, kita menghadap ke arah Kaabah itu, bukan menyembah batu Kaabah. Ketika orang Islam mengucuk Hajar al-Aswad, Sayyidina Umar zaman pemerintahan dia belum kucuk Hajar al-Aswad. Sayyidina Umar kata, ya Hajar al-Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la yadhurru wa la yanfa'. Laula ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka ma qabbaltu. Wahai Hajar al-Aswad, aku tahu mu adalah batu yang tidak memberi apa-apa manfaat dan tidak memberi apa-apa mudarat. Kalau sekiranya aku tidak tengok Rasulullah kucukmu, nescaya aku tak kucukmu Hajar al-Aswad. Kita kucuk Hajar al-Aswad kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan batu yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Kita tidak memuja batu. Tak dinafikan Hajar al-Aswad itu ada kelebihannya dan disunatkan istilam. Istilam dengan makna kita pergi kucuk ataupun isyarat dengan tangan, bukannya wajib, sunat.
Jangan buat sunat, buat kerja haram. Kerana nak kucuk Hajar Aswad, gocoh orang. Nak kucuk acak kali, gocoh, sigung orang. Menjadi haram pula. Padahal sunat saja. Dan kita mendapat kelebihan sunat. Cukup dengan isyarat saja. Kalau kita tak boleh nak kucuk. Kalau pergi kucuk sekalipun, sigung orang, jawab dia berdosa. Tidak boleh kelebihan sunat itu. Dan kita naklah sedar bahawa Kaabah ini mempunyai kelebihan, berkat dan petunjuk kepada seluruh alam, seluruh manusia. Fihi ayatum bayyinat. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata menunjukkan kemuliaannya. Kaabah ini mengandungi kemuliaan-kemuliaannya. Di antara kemuliaannya, pahala yang sangat besar. Doa diperkenankan. Tempat yang paling afdal kita berdoa ialah di Multazam. Multazam ialah di antara pintu Kaabah dengan Hajar al-Aswad. Itu Multazam. Oleh kerana itulah maka ramai duduk kupur di situ. Pasal apa orang ramai tak tahu gila? Tengok orang ramai tu, pasal apa orang ramai tak tahu kahlia? Sebab di situ mempunyai kelebihan. Dikenali dengan Multazam. Di antara pintu dengan Hajar al-Aswad. Di situ mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kalau pergi ke Mekah, ada peluang berdoa di Multazam. Di antaranya Hijr Ismail. Hijr Ismail lah kawasan lingkungan yang berhanturan dengan Kaabah, yang dipagar dengan batu. Kalau kita tawaf, kita tak boleh tawaf masuk dalam. Kena tawaf di luar daripada Hijr Ismail. Kerana Hijr Ismail sebahagian daripada Kaabah. Dan disunatkan kita berdoa di Hijr Ismail. Dan di antaranya ialah di Telaga Zamzam. Itu tempat yang mengandungi kelebihan. Dan di antaranya ialah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim akan disebut lagi. Disebut. Fihi ayatum bayyinat. Padanya di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata, yang jelas menunjukkan kemuliaannya dan keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maqam Ibrahim, Maqam Ibrahim. Maqam ni bukan ada kubur di sini. Bukan ada sini ada kubur Nabi Ibrahim. Maqam di sinilah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika mendirikan Kaabah. Ketika Ibrahim mendirikan Kaabah bersama dengan puteranya Ismail, Ibrahim telah menjadikan batu sebagai pelapis untuk dia jejak Kaabah itu. Macam-macam ceritalah, diriwayatkan mukjizatnya. Bila tinggi, batu jadi tinggi. Batu jadi turun. Itu mukjizat. Dan ada tapak kaki Nabi Ibrahim pada batu itu. Asalnya berdempet dengan Kaabah. Dan dipindah di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana mengganggu orang Kaabah. Sayyidina Umar alih letak jauh daripada Kaabah. Supaya tak ganggu orang tawaf. Wa man dakhalahu kana amina. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, yakni ke dalam Al-Masjidil Haram tempat letaknya Kaabah, dan masuk ke dalam kawasan Maqam Ibrahim, kana amina, aman, tenteramlah dia. Maka amanlah dia. Aman. Allah Ta'ala beri keamanan kepadanya. Aman dunia dan aman akhirat. Di antaranya, kalau kerja orang, musuh apa, sampai situ tak boleh ganggu. Ini tempat yang aman. Bukan saja di zaman Islam, termasuk di zaman jahiliah. Zaman jahiliah, zaman sebelum Nabi SAW, orang kafir pun tak berani nak gaul, tak berani nak atok orang di situ. Aman. Apa jadi masalahnya? Zaman jahiliah dulu, dia tawaf, orang puang telanjang. Sampai aman, tak sampai dia nak ganggu. Itu jadi telajuk, jadi menatang pula dah. Ini zaman jahiliah. Dia tawaf dari keadaan bertelanjang. Bila mari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah mengharamkan amalan jahiliah ini. Dan Allah mewajibkan manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sabit bagi Allah. Sabit bagi Allah. Allah telah membuat satu ketetapan. Mewajibkan ke atas manusia yang beriman supaya menunaikan haji ke Baitillahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila. Kepada sesiapa yang mampu pergi ke Kaabah itu. Di mana
di sini menyatakan haji adalah ibadat yang wajib. Ibadat harta benda, di antara amalan harta benda ialah amalan haji. Terpaksa kita menyediakan harta benda kerana nak pergi haji, menyediakan bekalan. Di antara ibadat badan, kerana kita menghadapi kesusahan mengerjakan haji, musafir yang jauh, mengalami berbagai-bagai kerenah manusia, langgar melanggar, himpit menghimpit, mengajar kita bersabar. Haji ini ada ibadat harta, ibadat jasad dan ibadat roh. Ada dalam haji. Harta pun ada, jasad pun ada, roh pun ada. Untuk mendapat pahala haji, kita mesti bersabar. Kelebihan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasannya malaikat syurga. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yang wajib ditunaikan oleh sesiapa yang mampu. Mampu dari segi harta benda, tambang menambang, bekalan, kemudahannya, dan mampu tubuh badan dia untuk menunaikan haji. Kalau tak mampu tubuh badan, dia boleh hupuh orang, mengusung dia, bawa dia, supaya mengerjakan haji. Dan haji ini ibadat yang bersangkut dengan kuat pada kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesiapa yang kufur, yang engkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya daripada seluruh alam. Barang siapa yang engkarkan ibadat haji, sengaja tak mau pergi haji, harta ada, duit ada, keamanan pun ada. Kalau sekiranya harta ada, duit ada, tapi tak ada keamanan, orang berperang di tengah jalan, tak boleh pergi, maka dimaafkan, diizinkan oleh Allah. Apa yang ada masalah? Aman, harta ada, tak ada apa-apa, saja tak mau pergi. Saja tak mau pergi. Kalau ada azam nak pergi, cuma tak mau pergi lagi, tapi ada masa nak pergi, itu lain ceritanya. Kerana termasuk dalam wajib muwassa'. Wajib ni ada dua, ada wajib mudayyak dan ada wajib muwassa'. Wajib mudayyak ialah wajib yang waktunya sempit, tak boleh nak tangguh lagi. Macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan dalam bulan Ramadan tu saja tak boleh tangguh dah. Ini wajib mudayyak. Ataupun waktu semayang yang akhir waktunya, nak habis dah, sekadar semayang saja, tak boleh tangguh ni. Ini mudayyak. Muwassa' ni masanya luas. Di antaranya dia tak boleh pergi lagi tahun, nak pergi tahun depan, ataupun 2 tahun lagi anggaran dia. Ada keazamannya nak mengerjakan haji. Walaupun sebaik-baiknya jangan ditangguh. Kalau boleh, pergi selalu haji. Jangan bila tua dah orang mepeh nak pergi haji. Mepeh. Masa muda ada kemampuan, ada harta, tak boleh pergi haji. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Yang tak bolehnya ialah mereka yang kufur, yang engkar. Kalau mengengkarkan wajibnya haji, dia mengatakan haji tak wajib, jadi kafir, wal'iyadzubillah. Dia kata haji ni tak wajib, maka jadi kafir. Haji tetap wajib. Bila turun ayat ni dan telah mengatakan haji itu wajib, barang siapa yang kufur, maka Allah Ta'ala maha kaya, tak ada apa-apa pada Allah Ta'ala. Maka seorang sahabat nama Al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni ialah seorang pemimpin Badui. Pemimpin Badui Arab yang terkenal dengan keras, yang terkenal dia tahu apa, jauh daripada Madinah. Dia ni terkenal dengan gasang. Ada orang Badui yang tak ada pelajaran. Ya Rasulullah, adakah wajib tiap-tiap tahun? Dia tanya Nabi. Wajib ni wajib tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Rasulullah kata, kalau wajib tiap-tiap tahun beratlah. Rasulullah kata kepada kamu, maka Allah mewajibkan seumur hidup. Dan boleh kamu nak buat ibadat yang sunat, haji yang sunat. Dia benarkan kamu buat haji yang sunat. Yang ini wajib dalam seumur hidup kepada kamu. Adapun yang lain selepas itu, kalau nak buat pula adalah sunat. Barang siapa yang engkar, maka Allah Ta'ala maha kaya daripada sekian makhluk sekian alam. Tak merugikan Allah Ta'ala, rugi kepada kamu sendiri, diri kamu sendiri. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, wahai puak-puak Yahudi yang tahu kitab, yang reti kitab,
Setelah Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Nabi Yaqub, Allah Ta'ala menyebut berkenaan Mekah, bandar yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang Yahudi mendakwa mereka adalah zuriat keturunan Nabi Ibrahim. Betul, mereka zuriat keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tak dinafikan. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, sebagaimana Ismail bin Ibrahim, semua zuriat Nabi Ibrahim. Bangsa Yahudi zuriat Nabi Ibrahim, bahasa Arab juga zuriat Nabi Ibrahim. Ibrahimlah yang membina Kaabah, dan Kaabah menjadi tempat orang Islam menunaikan haji. Setelah disebut semuanya, kisah Nabi Yaqub dan kisah Nabi Ibrahim dan Mekah, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab ni ialah mereka yang tahu kitab, yang reti kitab, yang faham kitab. Nak senangnya kita orang Melayu, ustaz. Wahai ustaz-ustaz yang tahu kitab, yang reti kitab, yang faham akan kitab ini, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu kufur terhadap ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun, padahal Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tahu kamu adalah orang yang tahu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang Kristian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga ulama-ulama Islam yang reti Quran. Jangan engkar akan ayat-ayat Quran. Jangan engkar akan ayat-ayat Allah. Kita orang Islam diwajibkan beriman dengan Taurat dan Injil dan Zabur dan Suhuf yang diturunkan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa lagi Al-Quranul Karim. Wajib kita beriman. Jangan kupu terhadap ayat-ayat Allah. Jangan engkar akan ayat-ayat Allah. Semua ayat-ayat Allah hendaklah diimani, hendaklah dipercayai, hendaklah ditegakkan di dalam diri dan diamalkan. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tengok apa yang kamu buat. Pasal apa tak mengikut ayat Allah? Ikut ayat Allah ni tak boleh fitih. Ikut ayat Allah tak senang. Ikut ayat Allah kesusahan hidup. Allah Ta'ala tahu semua. Mudah sah nak tipu lah. Allah Ta'ala tahu belaka. Qul ya ahlal kitab lima tasuddun an sabilillah. Man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut jalan agama Islam? Mengapa menghalang orang yang ikut jalan Islam? Orang yang ikut jalan Islam mungkin sekat, mungkin halang. Oleh kerana itulah Nabi kita mengajar, kalau orang cakap baik jangan halang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila tengok seorang pemuda mengajar dalam masjid, orang kupu ramai sebab pemuda ni mengajar sedap. Lalu Sayyidina Ali tanya, apa dia Islam? Maka dia jawab. Apa dia iman? Maka dia jawab. Jawapan dia betul, dan dia terang pula, jelas, orang boleh faham. Sayyidina Ali kata, teruskan, kata Sayyidina Ali. Kecuali kalau orang tu dia mengajar menyeleweng, dia mengajar tak betul, ataupun pendekatan dia boleh merosakkan orang. Macam Abu Dzar zaman Sayyidina Uthman. Abu Dzar sahabat Nabi. Nabi kata, kesian Abu Dzar, kesian Abu Dzar, mati keseorangan, kubur pun seorang, dibangkit dalam keadaan keseorangan. Abu Dzar ni dibuang oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman tak benar dia duduk Madinah. Pasal apa? Dia mengajar pelik. Sedekah-sedekah yang sunat dia nak wajibkan. Padahal Allah Ta'ala mewajibkan zakat. Mewajibkan zakat, mewajibkan nafkah berkaum keluarga. Tiba-tiba dia nak wajibkan sedekah-sedekah yang sunat. Menyebabkan Sayyidina Uthman bertindak. Ini bukan menghalang berjalan Allah. Itu kerana orang mengajar tak kena pendekatan dia. Pandai-pandai dah masuk nyobuh garang banyak sangat, ataupun nyobuh gula banyak sangat, ikan singgang nyobuh nisang, jadi tak kena.
Ni kena betul. Kita tegur dia tak betul buat tu juga. Dia mengajar molek dah, tapi tak kena. Hanya pedah tu lalu nyebuh lada banyak sangat, menyebabkan orang tak lalu nak makan. Sedangkan tujuan kita untuk menarik orang supaya orang faham apa dia Islam. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan kamu payahkan, kata Nabi SAW. Jangan payahkan orang. Yang jadi masalahnya, orang mengajar betul berkenaan dengan Islam, dia halang, dia sekat orang. Sekat khatbah, sekat kuliah, sekat tazkirah. Ini termasuk dalam yasudduna an sabilillah. Tak benar orang bagi tazkirah, tak benar orang bagi kuliah, tak benar orang mengajar, tak benar orang khatbah. Khatbah dia betul, menasihati orang, tak benar. Semata-mata menghalang manusia daripada jalan Allah. Terutamanya suasana hari ini, suasana Amerika nak sekat Islam. Amerika tak mahu orang Islam ni balik ke Islam semula. Sebagaimana kata Lok Keromok, jangan izin orang Islam mendirikan negara Islam walaupun satu ketika, walaupun satu saat. Jangan betul. Kalau ada pemerintahan Islam ni, orang Islam jadi bangkit semula. Maka dipadamkan cahaya Islam ni. Apa jadi masalah? Terdapat di kalangan orang Islam sendiri yang menjalankan kerja yasudduna an sabilillah, menghalang orang berjalan Allah. Man amana tabghunaha iwaja, menghalang orang-orang yang beriman supaya jadi bengkok. Hak betul-betul jadi bengkok. Hak molek ada, orang ikut Islam molek ada, dihalang supaya jadi belok. Islam tu biar belok, bukan Islam yang betul, Islam yang belok. Dia mahu agama Islam ni menyeleweng. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikan. Kamu menyaksi, kamu tahu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Semua yang kamu buat, Allah Ta'ala tahu belaka dosa nak susuk dah. Oleh kerana itu, maka hendaklah melaksanakan kehidupan dengan betul. Kita kena betul. Orang nak buat betul, jangan kita halang. Kalau dia tak betul, sudah betul dia. Jangan halang orang nak buat perkara yang betul. Halang nak buat perkara betul ni, ini kerja Yahudi, kerja ahli kitab yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.